suami anda pun terkejut. Anda pandai masak. Macam. Hai semua, jangan lupa subscribe channel kami Syakira AB dan Cik Dah. Hari ni Kir bersiaran dari kampung. So hari ni kita nak buat laksa. Kir berada di kampung sekarang dan kita nak keluar ke pekan kecil. Ini pekan yang paling dekat dengan rumah Kir, Pekan Sauk. Lebih kurang 3 hingga 5 minit perjalanan. Kalau nak keluar ke bandar besar, yang paling hampir kita ada Kuala Kangsar dan juga Lenggong. Okey, dalam 45 minit macam tu lah. Okey, kita nak pergi ke pasar. Kita nak cari ikan yang sesuai untuk dibuat kuah laksa. Okey, antara ikan yang boleh kita guna ialah ikan kembung, ikan sardin yang fresh tu. Lepas tu ada yang masukkan dicampur dengan ikan bilis. Ada yang campur dengan ikan tongkol. Okey, untuk resipi hari ni Kira hanya nak gunakan ikan kembung ni. Kira beli dah 1 kilo saja. Okay, penggunaan cabai kering biasa Kira gunakan yang kerinting sikit tu, dia tak berapa pedas. Tapi kita kena rebus dulu. Okay, buang biji dia sikit. Kemudian kita blend lah dan kita rebus lama supaya kepedasan dia tu tak menyebabkan kita sakit perut. Okay, kita dah sampai. Ini pasaraya Muslim lah, antara pasaraya yang besar kat sini. Pergi kat sini, Kira nak cari laksa kering. Nanti kita balik, kita rendam dan rebus lah macam biasa. Okay, petua supaya laksa tu kekal lama, dia tak cepat basi ialah bila kita dah rebus, ketuskan air dia. Jangan pula kita siram dengan air sejuk. Nanti laksa tu akan cepat berlendir dan basi. Okay, kita cari parking dulu. Ramai pula hari ni. Kir pilih laksa Sufi. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Syakira AB. Kir nak tunjukkan bagaimana Kir buat laksa. Tadi kita orang dah keluar beli ikan kembung. Kita cari ikan yang sesuai lah untuk buat laksa ni. Ikan kita beli dalam 1 kilo. Laksa kita beli dalam 2 bungkus. Kir suka makan laksa beras. Rendam dulu hingga dia lembut. Lepas tu kita rebus lah dan toskan air dia. Okey, kita blend ni bawang merah dan juga cabai kering. Blend. Tapi cili kering tu kita buang biji dan kita rebus dulu. Tips nak hancurkan biji dia bila kita blend ialah kita masukkan 1 sudu minyak. Minyak masak. Dan biji dan cili kering tu dia akan halus. Tak percaya anda buat lah. Saya ikat daun kesum. Inilah pembangkit rasa laksa kita. Dan kita ada segenggam asam gelugor. Okey, saya tak pernah pula kita buat laksa guna asam jawa. Saya kita buat asam gelugor lah. Okey, dan nampak ni dalam periuk ni kita tengah rebus ikan kembung yang kita beli tadi. Belacan, kita tak bubuh belacan, tapi rasanya sedap. Nanti kita rasa. Untuk resipi laksa ni kita tak masukkan bunga kantan, tapi kita masukkan daun kesum saja. Kali kita potong cili kering ni, belah 2 saja, masuk dalam penapis. Yang kita tapis buang biji. Sebelum blend kita masukkan sedikit air. Okey, cili kering ni Kira gunakan dalam 200 gram ataupun 2 genggam cili kering bersama dengan 4 biji bawang merah. Bahan yang kita blend tadi kita masukkan ke dalam periuk dan masukkan sedikit air. Kita masak dia lama supaya cabai ni betul-betul masak. Okey, sekarang proses kita nak asingkan tulang dia. Okey, isi dia kita masukkan 1 bekas. Dan tulang dia kita masukkan 1 bekas yang lain lah. Okey. Ni ikan yang kita dah rebus tadi. Jadi kita blend dulu isi ikan ni dan kita masukkan ke dalam periuk yang ada cabai yang kita masak tadi. Tulang tadi kita nak blend. Untuk tulang yang kita dah blend tadi, pastikan kita tapis menggunakan penapis yang berlubang kecil supaya tulangnya tak masuk sekali dalam kuah ni. Okey, air rebusan ikan tadi jangan lupa kita masukkan sekali, jangan dibuang pula. Anda tambahlah air mengikut kepekatan yang anda suka. Sebenarnya kita nak masukkan ni daun kesum. Daun kesum lah. Masukkan asam keping.
Masukkan keping. Dan kita kasih sikit lah. Sekarang kita nak bubur garam, okey. Masukkan garam. Okay, seterusnya kita masukkan perencah hilal. Okay, ini perencah hilal, harga dia RM2.40. Kita gantikan serbuk perasa yang lain. Kita gunakan perencah hilal. Ni kira bukan ada paid review ke apa. Kira saja je nak review sebab memang kira guna yang ni, keluarga kira guna yang ni. Dan masakannya jadi sedap. Kandungan dia ada bawang, rempah, tepung, lada, jintan putih, garam, bunga cengkeh. Dan juga ini mak saya jual makanan yang dibenarkan. Okey, nanti nak dapatkan di mana? Nanti kita boleh masukkan link WhatsApp lah di bawah. Nanti anda boleh klik link WhatsApp di description di bawah. Boleh dapatkan lah perencah ni. Perencah hilal namanya. Okey. Memang sedap ni. Kita suka guna ni dalam masakan, sedap. Okey, pasti anda makan pun bertambah-tambah. Suami anda pun terkejut. Anda pandai masak. Mesti orang yang tak pandai masak. Okey. Seterusnya kita masukkan sedikit gula. Okey, kita nak cuci dulu. Kita punya telur lah. Cuci dulu. Cuci bersih-bersih. Bersih ni kita dah rendam dululah. Dah rendam supaya mudahlah dia keluar. Dia punya najis ayam tu kan. Okey. Kita dah siap membasuh. Kita bilas sekali lagi. Thank you. Kita rebus. Sikit air dulu. Kita rebus kita punya telur dulu. Telur kita dah pun mendidih. Dalam 2 kali dia mendidih. Okay, kita tutup api. Dah pun masak. Lepas ni kita nak buang kulit dia. Okay, cara kira nak buang kulit telur ni senang saja. Kira masukkan dalam bekas. Ini bekas bertutup lah, tak kira bekas apa pun. Ni kira guna siar, goncang-goncangkan sampailah kulit telur dia lekang daripada telur tu. Jadi senang lah kita nak buang. Kita tarik sikit macam ni, dia dah pun lekang. Okay, telur dengan laksa memang tak boleh dipisahkan. Kalau tak ada telur, laksa dia kurang sedap. Okay, telur anda boleh goreng ataupun rebus. Okay, kira lebih suka makan telur rebus lah dan lebih sihat. Sebab kuah laksa kita dah rebus. Kita gunakan ikan, banyak kandungan protein. Laksa pula dia daripada beras kan. Kemudian kita tak ada menggunakan tumis menggunakan minyak. Dan kita makan dia pula dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran mentah yang segar, contohnya timun, boleh makan dengan bawang, makan dengan salad. Okay, semua tu sayur-sayuran mentah yang banyak khasiatnya. Okay, telur pula dia mengandungi kolesterol yang baik. Okay, nampak ni senang je nak kupas, bersih telur kita. Okay, bolehlah anda gunakan tips ni. Laksa yang dah kita rendam tadi, kita rebus pula dia. Pastikan dia betul-betul lembut. Kemudian kita angkat dan toskan air dia. Ini rupa laksa yang kita dah toskan air dia. Ingat, jangan kita alirkan dengan air sejuk. Nanti laksa ni berlendir dan cepat basi. Kemudian kita boleh tambah limau kasturi. Kita potong macam ni. Nanti senang kita nak picit dia punya jus dia. Okey, lepas tu kita potong cabai hidup. Okey, ini cara kira potong timun. Okey, laksa kuah pekat kita dah pun siap, sedia untuk dimakan. Okey, kalau nak cerita pasal kalori, semangkuk laksa lebih kurang 250 gram, dia ada 240 kalori. Okey. Jadi bagi kira laksa ni makanan yang sihat lah.
dia tak berminyak, rebus saja dan banyak mengandungi sayur-sayuran, ikan. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe.